Dapat signal kehadiran yang berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Rahim Tambicik. Sebenarnya ni studio dia saya yang pinjam, tapi saya hampir Tan Sri minta maaf dah gunakan dulu Tan Sri. Baguslah. You merasmikan. Tak, bukan rasmi, saya nak test tadi. Terima kasih Tan Sri, terima kasih. Hari ni saya Tan Sri buat live ni, salah satu cara kita nak maklumkan kepada selain pada rakyat dan juga selain pada pengundi-pengundi. Tapi hari ni saya dimaklumkan Tan Sri, sebahagian daripada pengamal-pengamal media ni dah rasa diri mereka ditekan. So sebelum ni, rentetan daripada live-live saya kata saya dah banyak era pentadbiran kerajaan. Tapi kali ni amat berbeza Tan Sri, sebab saya jangkakan kebebasan bersuara ini lebih diberi kepada kita semasa tempoh pemerintahan PH. Tapi PH belum pun setahun kita dah tak boleh bersuara Tan Sri. Silat-silat tangkap. Saya risau Radio Car ni takut tak cukup. Banyak dia nak tangkap ni. Jadi kita sebagai pengamal politik terpaksa berhadapan dengan risiko. Jadi bila kita tak ada ruang untuk berkempen, kita tak diberikan hak sama rata untuk berkempen, jadi kita gunakan media TikTok ini sebagai media untuk kita menyampaikan maklumat-maklumat yang penting kepada pengundi ataupun rakyat. Hari ni dia nampak TikTok ni lah punca dia orang punya performance drop. Dia cuba sekat. Jadi Tan Sri, kita ringkaskan, saya ambil masa Tan Sri. Saya minta lah pandangan Tan Sri di peringkat awal ni. Apa dah jadi dengan kerajaan kita ni Tan Sri? Saya ni taklah pandai ekonomi sangat Tan Sri. Tak juga pandai dari segi politik yang cuba dibawa oleh PMX ni. Tapi mungkin Tan Sri pernah juga bersama beliau suatu ketika dulu. Saya menjadi tanda tanya kepada rakyat di bawah sana. Apa dah jadi dengan kerajaan? Di bawah kerajaan panggil Madani, sekarang mahal dah ni, dah macam-macam ni dah keluar. Kita sebenarnya malu sebab orang tertawakan kerajaan kita. Kalau kita kata di sini tak apalah dalam Malaysia, tapi di Indonesia, di Singapura, dia pun tanya saya, apa dah jadi ni kat Malaysia ni? Jadi untuk permulaan ni Tan Sri, saya minta lah Tan Sri boleh ceritakan sikit apa yang sebenarnya sedang berlaku dalam pentadbiran kerajaan PHBN ni Tan Sri. Sikit. Terima kasih Saudara Nazri kerana beri peluang pada saya untuk respon kepada beberapa perkara yang disebut oleh Nazri tadi tentang kerajaan yang ada sekarang. Saya sebagai rakyat biasalah, sebagai grassroots, sebagai akar umbi, pertama-tama kali saya nak menyebutkan bahawa kerajaan yang ada sekarang ni, kerajaan PMX ni, kerajaan PH ke yang kita panggil hari ni, sesungguhnya mereka ini telah wujud sebagai kerajaan atas asas yang salah, iaitu di mana rakyat telah diberikan janji-janji yang kosong, janji-janji yang palsu, janji-janji yang tidak ditunaikan. Misalnya soal minyak, soal menghapuskan PPTN, soal menghapuskan tol. Jadi atas harapan rakyat ini yang dimanipulasikan, mereka mendapat sokongan rakyat untuk membentuk sampai sekarang sebuah kerajaan. Jadi semuanya itu tak menjadi kenyataan. Rakyat tahu perkara ini adalah satu pembohongan, satu penipuan. Jadi daripada mula-mula kerajaan ini ditubuhkan berlandaskan kepada sesuatu yang tidak betul. Jadi dah mula ada kekecewaan itu bila dalam masa beberapa bulan ini tak ada tanda-tanda janji-janji terutama dalam manifesto ini menjadi kenyataan benda itu. Yang keduanya, saya melihat prioriti PMX ni jadi kerajaan sekarang, jadi pemimpin sekarang, bukan benar-benar nak memberikan satu kepedulian, keprihatinan kepada masalah-masalah yang dideritai rakyat, tapi macam satu proses membalas dendam.
mencari kesalahan pemimpin-pemimpin lalu, walaupun ada banyak pemimpin lalu telah menyokong dia dan memberikan sokongan pada masa yang lalu, yang dah menaikkan dia dan sebagainya, tapi dia masih menganggap pemimpin-pemimpin ini macam pemimpin-pemimpin yang harus diambil tindakan kerana kononnya ada soal mengambil wang kerajaan atau wang rakyat yang belum lagi terbukti, yang tidak ada bukti-bukti yang dikemukakan setakat ini. Jadi pimai-pimai di dalam retorik PMX ini menyebutkan masalah sakau harta rakyat, harta kerajaan, rasuah dan sebagainya. Jadi kerana itu dia hilang fokus kepada janjinya untuk memberikan kepedulian kepada rakyat bagi menyelesaikan masalah yang ditanggung oleh rakyat dalam pelbagai bidang, daripada berbagai segi. Kos hidup yang semakin tinggi, gaji yang tak naik, dengan ada OPR ni, kos pinjaman semakin tinggi, tidak ada usaha-usaha yang positif dan konstruktif yang kita dapat lihat bahawa mereka ini memanggil pelabur-pelabur untuk membekalkan peluang-peluang pekerjaan atau peluang-peluang perniagaan yang bertambah di dalam negara kita. Tidak ada usaha untuk membuat langkah-langkah tambahan bagi memperkenalkan Malaysia sebagai satu negeri yang mempunyai potensi yang besar untuk berkembang pada masa akan datang, yang pernah satu ketika kita menjadi Asian Tiger kerana kehebatan kita, dan semua tak ada. Dah tak ada. Jadi dahlah berbohong pada awalnya, sampai sekarang tidak mengisi hasrat rakyat dengan perkara-perkara yang tidak fokus. Dan kita lihat kerajaan ini digunakan hanya untuk populariti pribadi seseorang itu. Dia pergi ke masjid semayang, dia buat advertisement iklan yang sebesar, marilah kita semayang bersama-sama. Pergi ke universiti, marilah mahasiswa. Jadi usaha-usaha ini hanya untuk orang yang menjalankan dasar populis. Nak cari populariti. Betul. Agak mungkin dia tak puas masa sebelum jadi kerajaan dulu buat demonstrasi, terbalikkan kereta, hentam polis hentam dia dan sebagainya. Tak cukup lagi lah. Tak cukup. Habis sekarang ni dia buat macam tu. Yang ketiga, saya lihat negara kita ni tidak ada macam satu wawasan yang ada hala tuju. Jadi seorang pemimpin sepatutnya memberi rakyat satu gambaran bahawa mereka ada satu program besar untuk membawa ke depan, ke arah kecemerlangan, ke arah untuk menjadikan Malaysia sebuah negeri yang betul-betul maju, makmur, dinamik, yang boleh mengisi keperluan rakyat, memakmurkan rakyat. Apa hala tuju dia? Tak ada apa pun yang saya tengok yang menjadi sesuatu wawasan kerajaan sekarang ini yang boleh memberi harapan kepada kita bahawa betul ni kepimpinan yang baik. Kemudian tu saya lihat dia PMX yang ada sekarang ni suka bertelagah dengan orang. Jadi sekarang ni tindakan-tindakan undang-undang ni dah jadi macam dah berlambat-lambat lah tindakan undang-undang ni. Dah tak pernah kita berlaku dalam sejarah, misalnya Perdana Menteri berlawan pula dengan bekas Perdana Menteri nak pergi mahkamah. Kemudian Perdana Menteri pula berlawan dengan Menteri Besar nak pergi ke dalam mahkamah. Dan jadi rakyat confused. Jadi mahkamah yang dulu berjalan secara bebas dan biasa, sekarang terpaksa menghadapi satu keadaan di mana suasana kestabilan negara ini dikaitkan dengan prestasi sektor kehakiman dan perundangan. Jadi biasalah kalau kita mengambil tindakan pada orang akan ambil tindakan pada kita. Dan bila kita cuba nak jahanamkan orang lain, orang akan membuat langkah macam tu. Jadi tindakan seperti ini yang dibuat ini akan akhirnya menjejaskan kestabilan politik. Jadi bila tidak ada kestabilan politik, kita tidak boleh harap bahawa negara ini akan ada satu landasan yang kokoh bagi membina kemakmuran pada masa akan datang. Kerana itu saya rasa kerajaan sekarang ni, bagi saya lah, saya panggil
kerajaan kakistokrasi. Kakistokrasi. Dulu Malaysia hebat kerana kita telah mengalahkan kleptokrasi. Ya. Sekarang ni rakyat mempunyai tugas dan tanggungjawab bagi memastikan kerajaan kakistokrasi ini. Ya. Kakistokrasi ini kerajaan sebuah kerajaan ditadbir oleh orang yang tidak berkelayakan. Ya. Orang yang tak ada fokus, orang yang tak reti untuk mentadbir negara. Hari ini kita kena buat perkiraan atas kebijaksanaan kita sebagai warga negara. Kita tukar kerajaan. Dan untuk permulaan ini beri sokongan yang penuh kepada PM dalam 6 negeri yang akan mengadakan PRN-nya tak lama lagi. Sikit Tan Sri daripada ulasan awal Tan Sri tadi dulu sepanjang kita berpolitik Tan Sri lebih lama daripada saya, dua era yang berbeza. Saya rasa dulu kita dalam peperangan politik ni antara parti A dengan parti B. Sekarang rakyat sendiri berperang dengan orang politik. Ini satu lagi, tak tahu itu adakah gambaran saya itu disebabkan oleh ketidakstabilan ataupun kecelaruan yang dibawa oleh kerajaan perpaduan ini. Sebab hari ini saya tengok Tan Sri, kalau jarang berlaku dalam sejarah netizen yang hentam kerajaan ini, yang komplain pasal kerajaan ini bertalu-talu, bertali arus. Jadi saya rasa ini satu kelainan, suasana yang lain Tan Sri. Kenapa boleh jadi dengan rakyat sekali dah berpolitik sekarang? Rakyat biasa, rakyat pertengahan. Saya agak terperanjat bila kita cakap, kau pun tahu politik. Dulu kita bergaduh, UMNO dengan PAS, PH dengan Bersatu. Sekarang Razali dengan Mahathir itu je. Dua-dua tokoh politik kita bergaduh. Sekarang ni kita bergaduh rakyat dengan kerajaan. Adakah ini satu perkara yang tak pernah berlaku sebelum ni Tan Sri? Saya setuju dengan pendapat Nazri bahawa benda ni tak pernah berlaku sebelum daripada ini. Di mana saya tak pernah tengok dalam sejarah saya dalam politik lah dalam hampir 50 tahun ini. Di mana orang mengutuk Perdana Menteri siang dan malam dalam semua media sosial, semua saluran TikTok ke Instagram ke Facebook ke Twitter, like nobody business. Berarti mengutuk Perdana Menteri itu pada tahap yang menjijikkan dan menghinakan. Terlampau. Jadi patut ini dah jadi satu petanda kepada kerajaan yang ada bahawa mereka ini kurang dapat diterima oleh rakyat. Yang keduanya, bila mereka mengambil tindakan-tindakan yang drastik yang tak masuk akal, misalnya cuba menyekat kebebasan medsos ini, media sosial untuk menyuarakan rakyat. Sebab sekarang ni semua media-media resmi dikontrol oleh kerajaan dan tidak ada even ahli parlimen yang bukan kerajaan yang boleh menyuarakan suara rakyat. Jadi rakyat terpaksa rujuk kepada media sosial untuk menyuarakan hasrat tak puas hati mereka, teguran mereka, cadangan mereka dan apa yang mereka rasa tak puas hati dan sebagainya. Itu natural. Sebabnya mereka tak ada lagi dah diberhentikan. Bukan itu sahaja, jadi kita lihat sekarang ada usaha untuk menyekat ini, usaha untuk menyuarakan. Apakah makna demokrasi dalam negara kita kalau suara rakyat tidak boleh didengari? Demokrasi makna dia kuasa rakyat, dan kuasa rakyat berhak mengetahui setiap apa yang berlaku dalam negara, dalam kepimpinan, supaya dia dapat satu penjelasan yang jelas dan menjadikan dia orang yang dapat menerima segala sebab musabab kenapa sesuatu kejadian yang berlaku. Sebagai kerajaan, kalau saya pun jadi kerajaan ni, apa yang susah? Mereka tak puas hati A, jawablah A itu sepenuhnya. Jadi orang puas hati. Dia tak boleh puas hati B. Berilah penjelasan yang cukup meyakinkan kepada orang. Jadi tutup kes tu. Rakyat puas hati, kerajaan dapat membuat penjelasan C, D dan sebagainya. Ini nak tutup mulut ni, nak tutup media sosial, nak tutup ini dan tak nak dengar, dan menganggap lebih teruk lagi orang yang memberi teguran kepada kerajaan sebagai pengkritik, sebagai pengkhianat, sebagai orang yang ni adalah satu perbuatan yang tidak sepatutnya pada kerajaan.
Macam dalam parlimen lah. Pada setiap soalan yang dikemukakan dalam parlimen, mesti ada jawapan yang disediakan. Betul. Tiap-tiap apa yang rakyat tak rasa puas hati, mereka mesti ada penjelasan, jawapan kepada itu. Jelaskan, rakyat suka hati. Ya, ni tak ada. Dia penjelasan kadang dalam bentuk pembohongan, ya, atau fakta-fakta yang tak tepat. Bukan mungkin, betul. Memang betul. dalam pembohongan. Retorik tu retorik autam. Jadi lagi kerajaan Maya, kita suka ingatkan kerajaan yang ada ni. Berkuasa yang sebenar di tangan rakyat dalam sistem demokrasi yang kita amalkan. Bukan atas agensi-agensi kerajaan yang mereka kontrol. Ingat sedikit. Itu sebab jadi ini jadi masalah. Jadi saya pun pening kepala tengok kerajaan ni. Saya tengok zaman kegemilangan Barisan Nasional tu dia jatuh disebabkan oleh sebahagian atau mula pemimpin-pemimpin tak mau dengar cakap penyokong. Dan ada juga penyokong yang yes man. So saya nampak gaya dan bentuk yang sama sedang berlaku dalam PH ni. Mana kebanyakan penyokong-penyokong PH ni tak boleh terima teguran. Seolah-olah dia punya pemimpin lah betul. Kebanyakan tak boleh tegur, Tan Sri. Jadi saya rasa diorang ni perlu fikir balik kejatuhan. Adakah sebab BN dulu jatuh disebabkan perkara-perkara yang sama? Pemimpin tak boleh dengar cakap, rakyat tegur tak boleh. Saya rasa ada boleh menyumbang tak, Tan Sri, benda ni? Memang ada. Saya fikir asas tu dah ada. Satu perangai PMX ni atau yang ada ni, yang saya kenal dia dulu lah. Dia suka penyokong-penyokong yang taksub. Yang suka sokong dia bagaikan gila. Kalau boleh berdemonstrasi, kalau boleh berzikirlah. Anwar Ibrahim. Dia tak macam tu punya ketaksufan. Jadi bila ada manusia yang tidak begini, jadi mereka tak gunakan kuang, gunakan akal dan kebijaksanaan. Jadi kan ini satu trend yang berbahaya. Di mana penyokongan terhadap sesuatu pemimpin dibuat secara taksuf. Macamlah juga dulu dalam Barisan Nasional. Dulu kita berjuang kepada berjuang kerana perjuangan untuk bangsa, agama dan tanah air. Tetapi bila kita ubah berjuang kerana untuk mempertahankan pemimpin-pemimpin, itu mula kita roboh lah. Kita sokong pemimpin macam nak mati. Salah pun betul, yang tersilap pun kita kata betul. Kalau pun kita nampak pun kita tidak mau percaya benda yang macam tu. Tapi trend ni dah memang lekat di dalam parti yang dipimpin oleh PMX ini. Mereka terlalu taksub. Bukan saja patutnya dalam sistem demokrasi sebarang kritik, sebarang kecaman, sebarang teguran ambil secara positif, ambil saja konstruktif. Mesti ada kelemahan kita situ. Kaji, buatkan cara-cara menyelesaikannya. Daripada kritik-kritik dan teguran ini, kita buat lebih baik apa yang dikritik oleh rakyat. Barulah kerajaan jalan dengan betul. Dia tak ada siapa saja mengkritik, dia pengkhianat, dia musuh kita, dia kita mesti musnahkan, dia mesti kita hancurkan. Betul. Tak bolehlah macam ni, Nazri. Lagi keras. Lagi keras. Dia belum tahu macam mana rakyat akan tunjukkan kuatannya, bahawa rakyat menjadi sebenarnya the king of democracy. Betul. Okey, Tan Sri. Bila sekatan-sekatan ni dibuat, Tan Sri, kita tengok senario politik hari ni, saya adalah berjumpa dengan anak-anak muda lah, Tan Sri. Bila saya buat live TikTok, dia pun mula follow. Dia kata, "Pakcik tak buat live lagi ke?" Habis tu dia tanya, "Tu tak okey." Saya kata, "Nanti saya buat." "Pakcik tak takut kena tangkap ke?" Budak dah mula fikir ni. Jadi kesan yang saya nampak, Tan Sri, saya takut player-player politik yang baru ni, baru nak naik, baru nak bercambah, tak kira apa parti yang dia sertai, ini akan menjadi satu halangan besar kepada, lebih baik aku diam daripada aku kena tangkap. Ini yang macam mana, Tan Sri, kesan ini yang boleh merosakkan kita punya struktur politik, tak kira daripada mana parti lah. Mana dia kebanyakan nak kau jangan masuk politik, nanti kau kena tangkap. Tan Sri, macam mana kita nak bagi tahu rakyat, bagi tahu pengamal-pengamal politik, ugutan-ugutan ini hanyalah ugutan politik, bukan ugutan undang-undang. Saya tak tahu. Betul, saya setuju dengan Nazri cakap. Ugutan-ugutan yang dibuat ini adalah ugutan-ugutan politik sahaja.
yang menampakkan unsur-unsur salah guna kuasa oleh mereka yang ada kuasa, terutamanya menteri-menteri atau orang yang ada jawatan-jawatan yang tinggi lah, yang cuba menyekat suara rakyat ini. Dan kita dengar itu kemuncak dia bila ada pihak menteri menyatakan, you jangan main-main buat kenyataan kang kereta peronda polis akan berhenti datang kat rumah dan sebagainya. Jadi ini satu perbuatan yang menghina kedaulatan undang-undang di negara kita. Malaysia walaupun sebuah demokrasi berparlimen, tetapi asas sistem kenegaraan kita adalah bertunjangkan kepada kedaulatan undang-undang. Jadi perbuatan orang untuk menakut-nakutkan, cuba menutup mulut, cuba menekan, cuba menggunakan agensi pihak berkuasa untuk menutup segala usaha untuk menegur kerajaan, ini satu perbuatan yang rakyat perlu kutuk habis-habisan, dan kita mesti tolak cara yang macam ni. Walau wa'imah kita terpaksa pergi ke mahkamah, kita akan perjuangkan kedaulatan undang-undang ini harus menjadi landasan kita bertindak pada masa yang akan datang. Kalau tidak, the rule of jungle. The rule of jungle. Saya pernah dengar satu pemimpin cakap, kita tu asal lah jadi macam Korea Utara. Korea Utara tu memang betul lah. Memang dia memang sekat habis-habis suara ni, sampai sekarang jadi satu masyarakat yang terasing, dipandang hina, pandang rendah oleh seluruh masyarakat internasional. Tak usahlah kita sampai tahap itu. Dia nak menyuarakan. Patut kecambahan idea, kecambahan teguran, kecaman kritik ini adalah satu kesuburan dari segi perkembangan demokrasi. Jadi yang kerajaan perlu buat ialah jawab apa yang ditanya, jawab apa yang disoal, jawab apa yang dituduh, apa yang dia. Kalau ada macam kata betul-betul fitnah, bawa ke dalam, lawan dalam mahkamah. Dalam mahkamah. Jadi barulah betul kerajaan kita ini. Jadi ini macam kerajaan macam-macam merbah lah, Nazri. Betul. Akhirnya Nazri, kalau kita tengoklah rentetan daripada live saya, seolah-olah kita hari ni ahli politik menjadi kecaman. Saya selalu cakap, kalau saya tidak berpolitik, siapa yang nak tegur kerajaan? Siapa yang nak tegur kesalahan-kesalahan? Bila kita bersuara, dia kecam kita. Jadi benda-benda ni lah yang tadi saya rasa saya takut sangat apabila lepas generasi saya besok dah tak ada. Saya memang dalam politik ni memang tekanan tu terlalu kuat, saya faham. Alhamdulillah boleh lepas lah. Tapi bila dalam kau cakap pandai lah, kau ni dah apa. Tapi kita masih lagi istiqamah, masih lagi kental, teruskan. Tapi kalau kita cakap kita punca pergolakan politik ni, sebab kita lah ni daripada Bersatu, mungkin PN satu, kita pula dituduh sekarang ni sebagai pengkhianat sebab tak mau bersama dengan kerajaan perpaduan. Tapi kalau kita tak ada, Tan Sri, tak ada mewakili suara daripada pembangkang ni, dia nak kita ikut saja dia punya cara. Kita dah jadi dua benda yang berbeza. Hari ini kita dikecam sebab kita mengutuk kerajaan, tapi dia tak pandang dari sudut positif yang kita ni sedang mengimbangi kegagalan kerajaan ni. Itu pandangan saya. Macam mana, Nazri? Betul, Nazri cakap tadi amat betul sekali. Dalam sistem demokrasi memang digalakkan ada yang jadi kerajaan, ada yang jadi pembangkang. Di mana-mana sajalah. Jadi bila ada kerajaan, ada orang yang menegur dan mengkritik, makin baik prestasi kerajaan. Betul. Itu. Kalau dia betul-betul prihatin, betul-betul respon kepada apa-apa permasalahan yang ditimbulkan oleh pembangkang lah. Sekarang ni kerajaan yang ada ni sekarang anggap rakyat sebagai pembangkang, bukan pembanti, bukan PM. PM dah memang anggap lah. Tapi dia dah kuluhumkan jadi satu. Dia pernah dah dinoktakan rakyat sebagai pembangkang. Jadi ini salah satu kebodohan lah, kebebalan dalam kebijaksanaan politik kita mengurusi pentadbiran negara kita. Jadi dengan itu saya fikir kalau dia nakkan perpaduan tu, kerajaan perpaduan supaya semua masuk.
Tujuannya bukan apa, bukan makin bersatu, dia nakkan semua tutup mulut. Ya. Bila ada macam UMNO kan, macam-macam sebelum ni hentak apa ni DAP, PKR, bila Zahid bawa saja kuncu-kuncu dia ni melalui UMNO tu yang macam syarikat Sdn Bhd dia bawa, sekarang dah senyap aja UMNO, dah jadi Pak Turut, jadi ikut dia jadi kepimpinan PH nah sekarang dah, supaya masuk PN sekali, PAS Bersatu Gerakan masuk, supaya kita tutup mulut, jadi dia boleh buat apa yang dia suka. Betul. Ini rakyat lebih bijak, bukan rakyat tak tahu matlamat akhirnya untuk menutup mulut rakyat seperti ini. Tapi kita akan kekal dengan tradisi demokrasi kita. Saya nak seru anak-anak muda kita, ya, dan yang lain-lain dalam masyarakat kita. Jangan takut, teruskan. Jika ada satu teguran, ada yang tak betul, tegur secara baik, tegur secara positif, secara konstruktif. Ya, kalau dia fikir ini sebagai musuh dia, pengkhianatan dia, bawa kita dalam mahkamah. Saya tak fikir pihak hakim. Kita bersyukur kerana kita ada satu sistem kehakiman dan perundangan yang berwibawa. Ya, walaupun dia nak bawa ini, nak bawa itu, tapi hakim-hakim ini sentiasa meletakkan kepentingan negara lebih daripada kepentingan kecil yang lain. Jadi kita telah buktikan macam-macam lah dalam sejarah kita. Even orang yang paling tinggi dalam jawatan pun ada juga yang telah dihukum dan sebagainya. Jadi kita ada keyakinan kepada sektor kehakiman dan perundangan ini. Jadi kita teruskan jalan walaupun apa tuduhan yang dibawa. Saya fikir kalau macam ni cara dia, insya-Allah gerakan sokongan rakyat untuk menukar kerajaan yang ada sekarang ni makin mengombaklah, makin meledak, makin tsunami ini, insya-Allah dalam kita menuju PRN ini. Satu macam Tan Sri Mahyudin kata, ini referendum. Kalau kita dapat kontrol 5 daripada 6 ini, kita akan membuat usaha-usaha memastikan kerajaan yang ada ini akan ditukar. Ya, itu yang kita harapkan, Tan Sri, ya. Okey, kemudian baru kita masuk sedikit, kita baru nak masuk ke mood pilihan raya negeri lah, Tan Sri, ya. So hari ni, Tan Sri, saya tengok tumpuan menteri-menteri kanan daripada kerajaan, dia tertumpu kepada negeri Kedah yang dulunya dia pun tak pandang. Kita pernah juga, kita tahu juga Barisan Nasional pernah merintah Kedah, PH pun pernah, saya rasa sekejap. Jadi hari ini saya tengok satu perkara yang agak luar biasa apabila serangan bertubi-tubi itu ditujukan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, Datuk Sanusi. Nasiblah Yang Amat Menteri Besar Kedah ni, dia orang yang cukup disiplin dalam menjalankan tanggungjawab, dan tutur kata dia semua berfakta. Tapi yang menjadi kecelaruan kita ni, setelah mungkin disebabkan Sanusi ni sebagai panglima perang PN, tapi dia seolah-olah macam Kedah ni ibu negara dah. Selangor pun tertinggal. Dia fokus daripada Kedah. Jadi saya tengoklah hari ni bila kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kanan, senang-senang aja Menteri Besar Kedah ni patahkan. Jadi dah berapa kali yang dia buat, dia tuduh ini tak pernah mendatangkan hasil pun pada PH sebenarnya, tapi dia masih teruskan. Apa tujuan dia, Tan Sri? Yang mungkin saya tak nampak, yang dia nak serang sangat habis-habisan Menteri Besar Kedah ni. Saya pendapat Sanusi Menteri Besar Kedah ni macam seorang pahlawan lah. Artinya dia mengeluarkan fakta-fakta yang benar dan betul, tapi sakit didengar oleh pihak sebelah. Sakit didengar. Jadi oleh sebab dia seorang pemimpin yang ada jawatan Menteri Besar, jadi dia senang saja menarik fokus atau perhatian daripada media kepada kenyataan-kenyataan yang dibuat. Dan apa yang berlaku sekarang ialah pihak kerajaan pusat nak membuat pembetulan kepada apa yang dilakukan ini satu demi satu. Misalnya Sanusi keluarkan kenyataan bahawa pengampunan Anwar ini tidak berarti bahawa
kesalahan-kesalahan jenayah dia tu pun terampun. Apa tertebus? Tak ada. Kesalahan. Oh, tapi Anwar kata dia dah bercakap dalam, dia buat dalam affidavit SD, dia kata, ini Agung dah cakap dengan saya sendiri debat gedebuk bahawa dia segala kesalahan dia terhapus semua sekali dengan pengampunan ini. Tak betul. Jadi bila dibandingkan apa yang disebut Anwar dan apa yang dibalas oleh Menteri Besar up 1 point. Dia punya kenyataan itu betul dan diperbetulkan oleh Ketua Hakim Malaysia bahawa pengampunan yang diberikan kepada Anwar tidak terhapus kesalahan-kesalahan yang lain. Berarti rekod-rekod jenayah dia yang sodomi ke, salah guna tetap ada kat situ dalam Bar Council untuk menjadi rujukan kepada orang lain. Habis dia hentam lagi Sanusi kata curi tanah merah. Red Earth. Sekali Sanusi bawa semua dokumen, katakan bukan yang kerajaan, bukan dia yang curi. Tidak juga pemilik kepada tanah itu, iaitu Menteri Besar Incorporated. Syarikat Incorporated membuat kesalahan. Cuma orang yang menjadi kontraktor yang mencuri benda tu, itu yang dia katakan sah. Tapi dia spinkan tu sampai menteri sini bercakap ucapan dia mengatakan bahawa Menteri Besar mencuri atau kerajaan mencuri benda macam tu. Jadi bila dia tewas dari segi fakta itu, keyakinan rakyat terjejas kepada ini. Kan itu Sanusi jadi hero. Pasal dia menjawab tu cara yang betul, dan lain-lain beberapa isu lain yang ditimbulkan kepada dia bila Sanusi tepisan dia tu tepat berbanding dengan tomahan yang dibuat kepada dia. Jadi kerana itu dia teruslah jadi wira. Jadi janganlah Anwar nak cemburu, tak habis-habis nak ngejakan Kedah ni, nak ngejakan Menteri Besar dia. Tapi bagus juga dia buat ni. Sebab dia bila tak beri tumpuan kepada Negeri Sembilan, dia tak beri kepada Selangor, sekarang kita angkat bendera kita. Mana-mana kita pergi jelajah, mana-mana kita pergi ceramah, mana-mana kita boleh bercakap dengan rakyat. Kita kata okeylah, pergilah lawan Menteri Besar ni lah. Jadi fokus dia dah lari memberi advantage kepada kita, dan dia membuat kerja-kerja yang sia-sia bila buat tomahan yang tidak betul kepada Menteri Besar Kedah. Okey, Tan Sri. Sebelum kita nak habis gini, Tan Sri, dia yang pertama sekali, soalan saya tentang berkaitan dengan pilihan raya juga. Saya sendiri, pemahaman saya lah, Tan Sri, dari semenjak saya kenal itu politik, Pulau Pinang ni satu negeri yang kita tak perlu, tak boleh, tak payahlah fikir nak bertanding ke, nak lawan, untuk kita putarkan balik dapat kepada kita. Tapi hari ni, Tan Sri, peluang untuk Perikatan Nasional mengambil alih, peluang saya kata bukan menang, peluang itu macam terbuka, macam ada. Jadi saya rasa inilah satu orang kata kita kata kebaikan ataupun satu hikmah wujudnya Perikatan Nasional ni. Secara tak langsung Pulau Pinang pun bergoyang. Sepanjang Tan Sri lah berkecimpung dalam politik ni, kalau dah AA je lah situ. Macam kita kata Kelantan, jangan mimpilah siapa pun nak ambil Kelantan macam fixed deposit je lah. Tapi hari ni Pulau Pinang, Tan Sri, ni satu, saya rasa macam semangat. Saya akan pergi Pulau Pinang minggu depan, insyaAllah. Saya nak rasakan suasana tu. Jadi macam mana Tan Sri lihat, selain pada Selangor kita berpeluang, Pulau Pinang berpeluang, dan peluang di Pulau Pinang ini mampu tak kita manfaatkan? Dan itu Allahualam, adakah dalam perlembagaan menyebut mestilah ketua menteri daripada bukan Melayu ke, Allahualam. Jadi peluang tu untuk orang-orang Melayu di Pulau Pinang untuk mengambil alih daripada kerajaan DAP yang sekian lama, Tan Sri. Macam mana, Tan Sri? Saya bersetuju dengan pandangan Nazri tadi, bahawa terdapat satu peluang yang baik, yang positif kepada PN untuk meneraju Pulau Pinang. Daripada kajian saya dan interaksi saya dengan pemimpin-pemimpin Penang, termasuklah saudara Zulkifli, Badan Perhubungan Bersatu Negeri Pulau Pinang,
ombak ataupun gelombang rakyat ni, gelombang PN ni yang melanda banyak negeri ni sebenarnya juga melanda Pulau Pinang. Ya. Dan saya dapati daripada 40 kerusi di Pulau Pinang, 15 adalah majoriti Melayu. Ini dari segi gelombang ni memang dia solid. Okey. Bau dia sedar. Bau dia insaf orang Pulau Pinang ni. Kalau tak ada pembelaan terhadap apa yang kita perjuangkan, PN perjuangkan, nasibnya akan tinggal sampai begitu berabad-abad tinggal menjadi sepi lah. Tidak ada perhatian. Kemudian kita ada 5 lagi kausi mix campuran. Okey. Sama banyak. Apa ni, bukan Melayu dengan Melayu ni. Ini pun ada potensi yang baik. Menjadi igawan ada potensi yang baik sebab semangat kita dan orang Melayu, orang Tionghoa terutamanya ataupun orang bukan Melayu telah mula memahami bahawa gelombang tak berbahaya kepada macam dia digambarkan oleh DAP ke pemimpin-pemimpin PKR, bahawa orang Melayu ini lagi dulu dah jadi pentadbir, peneraju, pemerintah yang baik. Sejarah Melaka 700 tahun dulu atau 800 tahun dulu, Melaka jadi entrepot, pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Betul. Dengan dia punya pedagang-pedagang daripada Arab, daripada India, daripada China, daripada Jawa, daripada mana. Tapi siapa pentadbir dia? Kesultanan Melayu Melaka. Dan mereka mentadbirkan 110 tahun secara steady. Jadi orang Melayu ni macam born leader lah. Born administrator lah. Jadi orang Tionghoa patut appreciate fakta ini. Tak ada lagi nak ditakut-takutkan oleh PH atau DAP ni. Kalau naiklah maka kita akan bakar kuil, kita akan bakar dan sebagainya. Ini semua bullshit. Ini semua tak betul. Dah panik. Jadi selain daripada 15 yang campuran ada 5 dan 20 tu. Ya, dia ada 40 aja. Ya. Beberapa lagi dalam 5. Orang Tionghoa sendiri tak bersetuju dengan tindakan DAP sekarang. Antaranya sebabnya nombor 1, dia pecah ikral dia tak nak menyokong orang yang ada rasuah. Ya. Tapi sekarang ni caca merbah. Ya. Orang yang paling rasuah sekali dengan 47 kes-kes yang sedang bertubuhan jadi orang nombor 2. Ya. Yang kedua, kononnya dia kata dia nak naikkan tarif TNB, elektrik. Adalah konon nak bagi kepada B40 orang kaya ni, tak payah lagi dia nak asing-asingkan. Orang Tionghoa banyak kuasa beli. Dia kata kenapa dulu tak payah asing-asing, tak ada masalah. Sekarang nak asing dia pula nak bagi kepada ni. Jadi kata macam-macam PN nak buat ni yang menyusahkan kita. Dan saya sendiri berjumpa beberapa orang ahli-ahli persahabat, kawan-kawan saya dalam dunia perniagaan. Sekarang kata, Tan Sri, tak ada peluang-peluang baru lah. Tak ada peluang-peluang baru. Ya, betul. Tengok Anwar asyik berlawan, hari-hari berlawan. Bila kita membuat bisnes. Betul. Jadi perasaan orang Cina yang committed kepada perniagaan ini, yang dulu diterajuk oleh DAP dan dengan PH ini, dan mungkin dah meluntur. Jika beberapa lagi kawasan itu dapat kita menangi kerana penolakan orang Tionghoa terhadap kepimpinan DAP yang mereka rasa kecewa. InsyaAllah jika itu berlaku, itu andaian yang berlaku, InsyaAllah buat pertama kali PN boleh menang. Amin, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Okey, Tan Sri, sebelum kita akhirkan kita punya live TikTok ni, nasihatlah Tan Sri sebagai orang lama kepada jentera-jentera kita di seluruh 6 negeri ini. Saya nampak apa yang mereka perlu lakukan adalah kesatuan dalam bekerja ni perlu ditingkatkan untuk memastikan pilihan raya kali ini kita mampu menang. So nasihat Tan Sri lah setelah jelajah ke semua negeri yang Tan Sri dah pergi ni, macam mana pandangan Tan Sri, nasihat Tan Sri dan juga andaian Tan Sri tentang penerimaan PN pada PRN kali ini. Saya suka menasihatkan semua jentera kita lah dan rakyat jelata bahawa kali inilah kita nak menunjukkan bahawa kuasa rakyat itu berguna dalam menentukan masa depan kita.
Kalau rakyat ada kuasa di dalam PRN ini untuk memilih kerajaan, pilihlah kerajaan yang lebih stabil, yang lebih prihatin, yang lebih faham tentang kerja-kerja dia. Janganlah pilih kerajaan yang dah menunjukkan prestasi caca merba ini, ke prestasi yang tidak boleh memberi harapan kepada rakyat yang mereka boleh selesaikan masalah rakyat, terutama penghidupan yang susah pada masa ini. Dan sebuah kerajaan yang nak berperang aja, hari-hari nak bergaduh. Hari-hari nak bergaduh. Jadi saya fikir rakyat dah terima banyak maklumat. Dan saya faham bahawa rakyat juga telah meneliti segala fakta-fakta ini. Dan saya rasa bahawa rakyat boleh membuat keputusan sekarang. Bahawa kita mesti menolak kerajaan PH ini. Dan jangan biarkan lagi 4 tahun akan datang tak tahu nasib kita macam mana. Sekarang pun kita dah berputar-putar, dah dah huru hara dibuatnya. Dan tidak ada wawasan dan masa akan datang. Kita nak kerajaan yang stabil, yang boleh jawab dan boleh bertanggungjawab terhadap apa saja yang ditimbulkan oleh rakyat. Ketika saya jadi Ketua Menteri 12 tahun Melaka pada masa itu, pun ada beberapa banyak kritik yang ditimbulkan, tapi saya panggil mereka, ini you punya masalah, ini sebenarnya penjelasan dia. Jadi dia sampai sini berdialog dengan saya. Tiap-tiap ada permasalahan saya panggil satu dialog, jelaskan sejelas-jelasnya. Jadi kerajaan stabil. Bila kerajaan stabil, Melaka yang mundur pada satu ketika itu, Sleepy Hollow. Miskin sama, lebih mungkin sama miskin dengan negeri Kelantan pada masa itu. Jadi dengan berkat kestabilan politik, dengan azam kerajaan, kita memberi keprihatinan kepada rakyat, pandangan-pandangan mereka, kita bekerja sebagai satu pasukan, seolah satu rangkaian untuk sama-sama menaikkan Malaysia dalam erti kata yang sebenar, yang membawa kebanggaan kepada nama baik kita, rakyat Malaysia. Jadi Melaka transform. Melaka jadi antara negeri yang termaju di Malaysia. Jadi kita nak semangat macam ni yang boleh menjadikan negeri miskin ni kepada makmur. Malaysia dah makmur, kita tak lagi kita lonjakkan. Kau dapat kerajaan macam ni yang menganggap rakyat sebagai musuh, yang menganggap orang yang menegur kepada dia sebagai musuh, yang menganggap orang yang memberikan pandangan yang baik dan sebagainya sebagai orang yang tidak dikehendaki. Saya kata, bila kita nak benar-benar bekerja dalam satu pasukan, bila kita nak bekerja dalam satu rangkaian bersama untuk melonjakkan nama baik, kecemerlangan dan kemakmuran Malaysia. Saudara-saudara, pastikan ambil tindakan. Kuasa yang diberi oleh demokrasi kepada kita sebagai rakyat, nyahkan mereka yang tidak produktif menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita ini. Okey, Tan Sri, terima kasih. Satu penjelasan dari konteks pengalaman yang ada pada Tan Sri Profesor Dr. Intan Becik ini pada saya yang sangat berguna. Saya selalu mendapatkan khidmat dan nasihat serta tunjuk ajar daripada beliau ni daripada semenjak awal saya berkecimpung dalam politik. Tapi ada sikit soalan cepu mas, Tan Sri. Hari ni PH tunggang BN ke BN tunggang PH, Tan Sri? PH tunggang BN ke BN tunggang PH? No, DAP tunggang PH, PH tunggang BN. Artinya Zahid ni kepala dia pegang oleh Anwar. Kepala Anwar, kerana kedudukan strategik DAP, dia pegang kepalanya oleh DAP. Inilah 3 serangkai yang ada dalam negara kita yang akan banyak membawa kerosakan pada masa akan datang. Ini soalan yang saya pun salah baca lah. Mana Tan baca lagi jauh. Saya ingat dia berdua saja, tapi bertiga dah. Bertiga sekarang. Okey, terima kasih. Yang bahaya yang 3 tu. Terima kasih Tan Sri dapat sudi bersama saya pada petang ini. Ini adalah satu platform kita untuk menzahirkan kita punya ketidakpuasan hati kita kepada pemerintahan hari ini, dan juga secara tidak langsung kita berkempen untuk rakan-rakan kita di Negeri Sembilan, Selangor, Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang dan juga Kedah. Jadi akhir kata sekali lagi terima kasihlah dapat tompang studio yang cukup cantik ini, cukup bersemangat saya. Tadi mula-mula nak duduk rasa risau jugalah Tan Sri, terasa formal kan, terlalu cantik. Jadi bila saya tengok dalam gambar, wah kan, jadi yalah apa jua
usaha kita ni semua adalah untuk memastikan kemenangan Perikatan Nasional pada PRN yang akan datang ini. Jadi kita jumpa lagi pada lain siaran. Akhir kata, kalau ada tersalah kata, termengata, itu adalah lumrah daripada kita semua, sebab pilihan raya ni biasalah, Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jumpa lagi. Bye bye.